أنت العليم الحكيم اللهم يسر ولا تعسر يا كريم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. Fadil Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan guru, para ustaz muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah pada malam ini kita sambung bacaan dan perbincangan kita pada kitab Ar-Rasulu Al-Muallim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pendidik yang terulung. Sebelum daripada itu saya memohon kemaafan atas ketidakhadiran dalam dua pertemuan sebelum daripada ini di atas beberapa perkara yang tak dapat dielakkan. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita sambung perbincangan kita berkenaan dengan bagaimana pendekatan-pendekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mendidik dan mentarbiah manusia. Kita ambil contoh yang kelima pada malam ini sebagai perbincangan. Hadis yang agak panjang juga hadis ini. Anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma qala al-Husain sa'altu abi an siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi julasa'i faqala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا غياب ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤيس منه راجيه ولا يخيب فيه. Maksud dia, hadis ada sambungan dia, saya baca maksud dulu. Riwayat daripada Hasan bin Ali, daku bertanya kepada ayahandaku, yakni Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mengenai kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bersama para sahabat yang duduk di dalam majlis baginda. Beliau berkata, yakni Sayyidina Ali berkata, adalah baginda sallallahu alaihi wasallam sentiasa tersenyum. Budi pekertinya lembut dan baik. Tidak kasar percakapannya, tidak kasar tindakan dan perbuatannya. Tidak berteriak, yakni tidak meninggikan suara. Tidak suka mencaci, tidak memalukan orang lain, tidak memuji secara berlebih-lebihan, melupakan perkara yang tidak disukai, tidak pernah menghampakan permintaan dan harapan orang yang mengharap kepada baginda. Baik. Jadi Hasan bin Ali, anak kepada Sayyidina Ali, bertanya kepada ayahandanya Sayyidina Ali berkenaan dengan bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam, peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada bersama dengan para sahabat. Bagaimana khususnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari aspek peribadi baginda. Dia tuan-tuan sekalian, kalau kita lihat dalam soal pendidikan ataupun tuan-tuan pun boleh tengok lah, ni dia dua, cakap satu, peribadi satu kan. Ada setengah orang cakap memang bagus tapi peribadi KO. Ada orang yang memang peribadinya bagus tapi suruh cakap tak boleh. Hak yang kita cuba nak ambil ialah biar peribadi kita itulah yang mencerminkan apa yang diucapkan. Kadang memang bila kita bercakap soal ikhlas sebagai contoh, memang boleh bercakap soal ikhlas, tapi diri nak menunjukkan keikhlasan itu belum tentu boleh. Seperti mana mudahnya mulut bercakap.
Mungkin mulut boleh bercakap, kita kena buat pengorbanan, tapi tuan punya diri belum tentu mampu untuk berkorban. Mulut boleh bercakap, kata dia kita ni mesti kena berani untuk mati syahid. Hak bercakap sendiri penakut terkadang. Sebab itu bagaimana Nabi SAW dalam nak mendidik sahabat, sebelum tanpa melihat lagi kepada ucapan Nabi, perwatakan Nabi itu sendiri dah merupakan suatu didikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Apa dia kata Sayyidina Ali, Nabi SAW ini daimal bashir, Nabi sentiasa dalam keadaan sentiasa tersenyum. Ini Nabi, ya, bila bersama dengan sahabat berada dalam keadaan sentiasa tersenyum. Apa dia lagi? Sahlal khalq, Nabi ini di samping sentiasa tersenyum, akhlaknya lembah lembut, akhlaknya baik, elok dia punya budi pekertinya. Kemudian Nabi SAW juga percakapannya tidak kasar, percakapan bercakap dengan keadaan penuh lemah lembut, penuh tertib dan sebagainya, tidak kasar. Kemudian yang seterusnya, bukan sekadar percakapannya tidak kasar, perbuatannya juga tidak kasar. Ni kita pun dia maklum ada setengah orang memang kalau mulut dia bercakap tu dia kira nak bagi merah telinga orang ada, kan? Lebih baik jangan bercakap. Asal bercakap memang nak cari balah. Ada jenis perangai orang begini. Ada setengah orang bercakap tak belah mana dia, tapi perbuatan dia yang boleh jadi menimbulkan susah kepada orang lain. Juga Nabi SAW tidak suka mencaci, tidak suka memalukan orang lain, tidak meninggi suara, menengking tak tentu hala, bertempik tak tentu hala, tak ada. Nabi SAW juga wala maddahin, juga Nabi tidak memuji secara berlebih-lebihan. Nabi ini tinggi suara, tidak tengking tak tentu hala pun tidak, puji berlebih-lebihan tidak. Kemudian yataghafalu amma la yashtahi, Nabi ini akan melupakan perkara yang tidak disukai, perkara yang tidak penting, perkara yang tak perlu diberi perhatian, Nabi abaikan. Nabi tidak memberikan perhatian kepada perkara-perkara yang tidak penting. Juga Nabi SAW tidak menghampakan rajihi, ya, orang-orang yang meletakkan pengharapan, permintaan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak pernah menghampakan permintaan. Dan hak ni pun kita boleh lihat, tak baca habis lagi hadis ni. Tu baru sebahagian daripada hadis pun kalau kita lihat, Allah, banyak kita nak kena perbaiki. Tambah-tambah kita ni duduk dalam bulan Rabi' al-Awwal, bulan yang membicarakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sana sini cinta Rasul kan, baguslah cinta Rasul, tetapi kadang yang menjadi perkara yang boleh kita perbaiki, semacam orang ada faham asal cinta Rasul je mesti selawat. Asal cinta Rasul je selawat. Betul lah, nak selawat lah, tak ada masalah. Tetapi lebih besar daripada itu ialah kita melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak Nabi ajar kita ambil, kita lakukan. Hak Nabi tegah, Nabi larang kita, ya kita tinggalkan. Maka antara hak kita nak belajar ni lah, peribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghampakan permintaan, harapan yang diberikan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Qad taraka nafsahu min salasin al-mira wal iksar wa ma la ya'ni, wa taraka an-nas min salasin kana la yazimmu ahadan wa la yu'ibu wa la yatlubu awratahu wa la yatakallamu illa fi ma raja sawabah. Idza takallama atraqa julasa'uh ka'annama ala ru'usihim at-tayr, fa idza sakata takallamu
la yatanaza'una indahul hadis wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrugha hadisuhum indahu hadisu awwalihim yadhaku mimma yadhakuna min wa yata'ajjabu mimma yata'ajjabuna min. Sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam menghindarkan dirinya daripada 3 perkara. Al-mira', yang pertamanya al-mira' bertelingkah. Yang keduanya al-iksar, memperbanyak-banyakkan harta ataupun memperbanyakkan kata-kata. Yang ketiga ialah wama la ya'ni, dan perkara-perkara yang tak ada faedah, tidak ada kena mengena. Baginda juga membiarkan untuk orang lain 3 perkara. Pertamanya tidak menghina seseorang atau memalukannya, tidak mencari-cari kesalahan mereka, tidak akan bercakap melainkan tentang perkara yang diharapkan ganjaran pahala. Apabila baginda berucap, seluruh pendengar akan menundukkan kepala ke bumi, seolah-olah di kepala mereka ada seekor burung. Apabila baginda senyap, barulah mereka bertanya. Mereka tidak berselisih pendapat di hadapan baginda. Kiranya ada orang yang bertanya kepadanya, mereka, yakni para sahabat, akan senyap sehinggalah orang itu selesai bercakap. Baginda melayani orang yang mula-mula bertanya. Baginda akan turut ketawa kiranya para sahabat ketawa dan mengkagumi terhadap perkara yang dikagumi oleh mereka. Baik, kita berhenti setakat tu. Ada sambungan dia lagi. Bagaimana juga disebut oleh Sayyidina Ali, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam taraka salas, taraka nafsahu min salas. Nabi tinggalkan 3 perkara. Apa dia? Al-mira', bertelingkah, berbalah, bergaduh, berdebat dalam perkara-perkara yang tidak ada faedah. Ini pun juga antara perkara yang juga menjadi kebiasaan masyarakat kita, kadang suka bertelingkah, bergaduh, berdebat dalam perkara-perkara yang tidak mendatangkan hasil, tak mendatangkan manfaat dan sebagainya. Baik. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan al-iksar, memperbanyakkan. Apa dia memperbanyakkan di sini? Meninggalkan memperbanyakkan harta. Ya, Nabi tidak sibuk dengan harta. Beza jauh dengan kita. Kita ni sibuk dengan harta sampai tak ada mari masjid surau dan sebagainya. Adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak hanyut, tidak sibuk dalam nak mengejar memperbanyakkan harta, dan Nabi tidak suka ataupun Nabi sentiasa elak daripada perkara yang tidak ada manfaat. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kadang kita agak pelik dengan setengah daripada masyarakat kita ni. Kadang dalam Facebook lah terutamanya, biasa kita jumpa dia boleh buat posting, hari ini agak boring, tak tahu nak buat apa. Itu biasa kita jumpa. Ini orang tak erti memanfaatkan. Sedangkan kalau orang yang benar-benar memanfaatkan masa yang ada, dia akan jadi seperti yang disebut oleh Imam Hasan Al-Banna, al-wajibat aksaru minal awqat. Kewajipan itu lebih banyak daripada masa yang ada. Masa yang ada tak banyak, tetapi kewajipan yang nak buat tu banyak. Tambah-tambah musila ni, masa sangat terhad, tapi benda nak buat banyak. Tapi memanglah kadang-kadang kalau kita ni hidup tidak bermasyarakat, memanglah kita jadi free semua masa kan? Sampai boleh post, kata dia, hari ni boring ya, nak pergi jalan mana, nak ke mana, agak-agak boleh nak berjalan. Walaha boleh jadi dalam keadaan dia kata dia boring, mungkin masjid ada buat gotong royong, boleh jadi sini ada buat program, ni ada buat program, tapi dah tak bermasyarakat. Itu yang jadinya. Kadang bila kita baca, pelik sungguh orang ni. Dalam keadaan kita boleh jadi sentiasa ada urusan, ada komitmen, ada sahaja perkara-perkara yang nak dilakukan. Ada di sana orang yang kata dia boring memanjang. Boring je. Mana boleh boring? Kalau pandai
memanfaatkan masa yang ada. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi sentiasa berusaha untuk mengelakkan, menjauhkan daripada perkara yang tidak ada manfaat, tidak ada faedahnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi juga meninggalkan apa yang berhubung kait dengan manusia, dalam makna yang mudahnya ialah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menghina seseorang, la yazimu ahadan wala yu'ibu. Nabi tak pernah menghina, Nabi tak pernah mengaibkan, Nabi tak pernah mendedahkan aib dan sebagainya. Ini antara akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bila kita lihat balik dalam kehidupan kita, memang terkadang kita jauh, kita terlanjur jauh daripada panduan hidayah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab mengaibkan, kita lah nombor satu. Dalam bab caci maki orang, kita lah nombor satu. Kita ni yang saya maksudkan orang Islam, orang Islam. Dalam bab akhlak tak berapa comel, kita lah juga orang Islam. Sebab itulah terkadang tuan-tuan sekalian, kalau dilihat sebagai contoh bila berlaku musibah banjir sebagai contoh, saya sebut juga di mana-mana, alhamdulillah rasa seronok gembira melihat sikap prihatin masyarakat kita yang membantu, sanggup berhabis duit apa semua untuk membantu mereka yang memerlukan. Tetapi dalam keadaan ramai yang bantu, masih ada golongan-golongan manusia yang bersikap ananiah, bersikap keakuan, mementingkan diri sendiri, mengambil peluang atas kesusahan, kesulitan orang lain. Ni yang kadang mengecewakan kita. Sedangkan bagaimana kita lihat Nabi tonjolkan kepada kita akhlak yang sangat hebat, sama sekali tidak menyusahkan orang lain, tidak menyakiti orang lain, tetapi realiti yang berlaku di saat ramai yang alhamdulillah bagus membantu, tolong dan sebagainya, tapi ada juga yang jenis perangai tak berapa bagus. Yang tuan-tuan pun sedia maklum, ada yang jenis ambil kesempatan di atas bantuan ataupun di atas keadaan yang ada. Ambil kesempatan macam mana, yang tuan-tuan pun boleh jadi sedia maklum, dijual mula-mula dululah, waktu barangan tak dah sampai, dijual lilin sebagai contoh, sebatang sampai RM5. Dijual lilin sebatang, bukan sekotak, sebatang dijual RM5. Kemudian minyak petrol dijual 1 liter RM10, RM15. Ni benda-benda yang kita kata jauh sangat daripada apa yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni kira seharian Nabi kira cari jalan macam mana nak suruh orang senang, nak suruh orang selesa, nak suruh orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yatakallamu illa fima raja sawabah. Nabi ni tak bercakap kecuali Nabi akan bercakap perkara yang memang ada pahala. Ini Nabi. La yatakallamu illa fima raja sawabah. Nabi kalau bercakap, Nabi akan tengok nak bercakap ni ada pahala ke tidak. Kalau pahala tak ada, Nabi tak bercakap. Dan memang inilah menjadi prinsip kita sebagai orang Islam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Orang beriman kepada Allah, kepada akhirat, dia akan bercakap baik. Kalau tak ada, dia senyap. Itu keadaan dia. Bukan bercakap daripada nak bercakap juga daripada mengumpak fitnah macam-macam. Kenapa nak bercakap tak? Nabi nak bercakap, Nabi tengok ada pahala ke tak ada. Ada pahala, Nabi bercakap. Ni perkara yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hebat juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza takallama atraqa julasa. Nabi bila bercakap, orang lain pakat beri perhatian. Nabi bila bercakap, atraqa julasa'uh, masing-masing memberikan perhatian.
mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebut oleh Sayyidina Ali, ka'anna ala ru'usihim at-tair, seperti seolah-olah ada di atas kepala sahabat-sahabat ni burung. Maknanya bagaimana mereka memberikan tumpuan penuh terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengalaman saya duk mengajar di beberapa tempat, kadang cabaran yang kita hadapi ialah bahasa Kelantan kata badi nak ceramah. Badi nak ceramah maknanya kita ceramah sini, dia mau duk ceramah belakang. Sini alhamdulillah setakat ni Masjid Rahimah okey lagi, alhamdulillah. Ada setengah pergi, kadang setengah orang dia sound direct je kan. Kita ni jenis baik tak sound direct kan. Kita ceramah sini, dia mau duk ceramah belakang. Kalau dah nak ceramah juga, mari ceramah depan lah, ambil mikrofon senang. Kita tak payah mari kan. Masalah kalau ustaz tak boleh hadir, dia pun tak ceramah kan banyak lah ni. Ujung minggu ni ramai ustaz-ustaz tak ada ni, ramai yang pergi ke Pantai Timur. Saya pun lepas isyak ni akan menyertai grup-grup unit amal Gombak dalam sekitar 30-40 orang juga. Kalau kiranya janji solat isyak di Sri Gombak kan, di pejabat kata tak boleh lah, kena mari mengajar dulu, habis mengajar cepat-cepat pergi. Boleh jadi ramai ustaz-ustaz pun tak ada kan. Ada tu adalah, tak ada tu tak adalah. Tapi nak sebut kekadar pengalaman bila berlaku sesetengahnya, waktu kita mengajarlah dia nak mengajar juga kan. Ada setengah tempat begitu. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana disebutkan, iza takallama, bila Nabi bercakap, Nabi berceramah, Nabi menyampaikan, tekun mendengar, memberikan perhatian apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa iza sakata takallamu, bila Nabi senyap, masing-masing bercakaplah. Bila Nabi bercakap, senyap masing-masing. Bila Nabi senyap, mereka bercakaplah sama-sama mereka. Makna penghormatan yang diberikan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yatanaza'una indahu al-hadis. Tidak duk kata duk berebut nak bercakap dak kan. Mereka tahu menghormati, dan Nabi dihormati oleh para sahabat. Wa man takallama indahu ansatu lahu hatta yafrughu hadisuhum indahu hadisu awwalihim. Ya, bagaimana juga disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, tuan-tuan sekalian, kalau ada yang bertanya, maka sahabat-sahabat yang lain akan memberikan perhatian. Kalau ada Nabi berceramah, tiba-tiba ada sahabat nak bercakap, nak beri pandangan, maka hak lain beri perhatian di atas apa yang boleh jadi soalan ke pandangan yang nak diajukan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan memberikan respon di atas apa yang ditanyakan oleh sahabat. Nabi melayani orang yang mula-mula bertanya, Nabi akan memberikan respon, memberikan perhatian. Cuma ada beberapa ketika yang saya selalu sebut, kita baca hadis ni, kita tak boleh baca satu hadis kemudian kita nak takmimkan, kita nak pukul rata semua, tak boleh. Dia ada tempat yang ada ketika dalam beberapa hadis Nabi ditanya, Nabi buat tak layan. Dan ada beberapa hadis Nabi ditanya, kemudian Nabi tak layan pertanyaan itu, sehingga dalam hadis kata silap 40 hadis akhir zaman, ada satu dua hadis yang Nabi ditanya tapi Nabi macam tak layan, sehingga sahabat kata ka'annahu la yasma, ya seolah-olah Nabi tak dengar soalan itu. Ada sahabat kata Nabi tak respon sebab Nabi marah, sebab kawan ni ganggu tengah Nabi bercakap. Ada juga begitu. Ada tempat yang Nabi terus memberikan respon. Sama seperti yang saya pernah sebut kepada tuan-tuan, contoh yang sangat asas. Bila saya hadir ada satu ceramah, bagaimana penceramah ni dia memberikan ceramah tentang mendidik anak. Saya tak ingat hadis mana dia bawa. Kemudian dalam hadis ni memang
Dia kata Nabi ni dalam bab mendidik, Nabi menggunakan kaedah nasihat, kan? Menggunakan kaedah nasihat, kan? Maka dia hurailah kaedah nasihat begini-begini. Adalah jemaah kita bertanya, kalau nasihat tak dengar juga, macam mana boleh dah nak pukul, kan? Boleh dah nak pukul. Jadi hak menjawab ni, kata dia, kalau ikut kepada hadis ni tak boleh pukul, kan? Nak kena nasihat. Nak kena nasihat. Tu kadang nak memberi, nak beri pandangan ke apa, dia tak boleh ambil satu hadis nak takmimkan, nak pukul rata kepada semua keadaan. Sedangkan dalam Islam ada tempat yang Nabi memberikan keizinan boleh pukul, tak ada masalah. Ya, contoh paling senang bab semayang, kan? Nasihat juga, tapi sampai masa kena pukul. Nak menidakkan pukulan itu sebagai satu sistem tarbiyah tak boleh. Hatta dalam soal suami isteri pun, nak didik isteri pun boleh, kan? Fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna. Ni Al-Quran ajar dalam soal suami isteri. Mula-mula beri nasihat, kan? Beri nasihat nampak tak jalan, kan? Tak makan saman. Yang kedua, Al-Quran kata wahjuruhunna, tinggalkan tempat tidurnya. Lagi seronok dia kita tinggal tempat tidur. Ingatkan bila kita tinggal tempat tidur, dia jadi nak minta maaf, tak lagi seronok dia, kan? Maka kaedah yang boleh dibuat wadribuhun, pukul, kan? Pukul. Nabi memberikan, Allah Ta'ala sendiri ajar, cuma pukul tu pukul yang mendidik, kan? Bukannya ambil batang penyapu belasah, tak, kan? Bukan di kawasan muka, kan? Adalah dia punya kaedah dia. Yang saya nak sebut ialah bila kita membaca hadis, tidak boleh satu hadis kita baca kita nak pukul rata pada semua keadaan. Ada ketikanya begini yang sesuai, ada ketika begini yang sesuai. Baik. Wa yasbiru lil gharibi 'ala al jafwati min mantiqihi wa mas'alatihi hatta in kana ashabuhu la yastajlibunahum wa yaqul idza ra'aytum taliba hajatin yatlabuha farfiduhu wa la yaqbalu as-sanaa illa min mukafi wa la yaqta'u 'ala ahadin hadisah hatta yajuz fayaqta'uhu binahyin aw qiyamin. Kesabaran yang ditunjukkan oleh baginda terlalu tinggi apabila berhadapan dengan orang asing yang mengajukan persoalan dan meminta sesuatu perkara yang tidak sepatutnya. Manakala para sahabat pula mengharapkan kehadiran orang seperti ini kerana mereka juga dapat manfaat daripada soalan-soalan yang diajukan kepada baginda, kerana mereka tidak berani bertanya kerana kehebatan dan gahnya baginda. Baginda bersabda, apabila kamu melihat orang yang mempunyai hajat yang menuntut agar ditunaikan hajat tersebut, maka kalian membantunya, yakni menunaikan hajatnya. Baginda tidak menerima puji-pujian melainkan kepada orang yang telah melakukan perkara tersebut. Baginda juga tidak memotong percakapan seseorang melainkan setelah ia melampaui batas dalam percakapan, lalu baginda melarangnya, sama ada dengan menegahnya atau bangun daripada majlis tersebut. Baik, juga disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi saya tertinggal, yadhaku mimma yadhakuna min. Nabi akan turut sama gembira, Nabi ketawa dalam perkara yang mereka pun gembira, mereka ketawa. Ni pun kena faham, Islam ni tidak kata kena serius 24 jam dah, kan? Ada tempat yang boleh gelak ketawa, tapi ketawa dalam kadar yang sepatutnya. Bukannya ketawa sampai lupa kepada Allah, lupa kepada akhirat. Dan ni yang kena faham. Sebab kadang setengah orang dia salah faham, dia ingat bila kita ni Islam nak jadi dekat dengan Allah kena serius 24 jam. Tak betul. Tak betul. Ada tempat yang maknanya kena ceria, kena happy. Tempat yang perlu serius. Itu kaedah. Mesti kita fahami. Tak boleh 24 jam nak kena serius, tak boleh.
gelak 24 jam, tak boleh juga kan? Ada tempat yang kita boleh gembira, kita gembira. Islam tidak menghalangi, ya, Islam tidak menghalangi. Dan kalau kita lihat dalam bab gurauan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak kitab yang menyentuh tentang gurauan Nabi. Memang yang ada ditunjukkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum, Nabi ketawa dan sebagainya. Tuan-tuan boleh rujuk secara detail dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, kesempurnaan akhlak pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi juga, hebatnya Nabi ni, yasbir lil gharib. Nabi dia ada kesabaran bila mari orang asing yang perlakuan mereka, soalan mereka, kalau kira mudahnya tak apa-apalah. Dan Nabi boleh tahan, boleh sabar. Kita mudah contoh Palestina yang tuan-tuan pun sedia maklum kisah ini. Bila Nabi didatangi oleh Badui, tiba-tiba kencing dalam masjid sahabat, kira nak belasah. Nabi kata biarlah. Tengok kesabaran yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apatah lagi kalau di sana ada mereka-mereka yang berhajat. Nabi sebut, iza ra'aitum talibah hajah yatlubuha farfiduh. Kalau ada orang yang memang dilihat sangat berhajat, sangat perlu kepada bantuan, maka kamu kena tolong, kena bantu. Alhamdulillah, kalau kita lihat lah ni, ramai pakat memerlukan bantuan dari sudut keperluan, kelengkapan macam-macam lah. Maka kita yang boleh jadi ada sedikit kesenangan, maka kita tolong, kita bantu ikut kadar yang mampu kita buat. Bantu dengan wang ringgit, bantu dengan tenaga, paling-paling tidak dengan doa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah beri kekuatan kepada mereka, Allah beri kesihatan dan sebagainya. Baik. Yang pentingnya ialah Islam ajar kalau orang nak kepada bantuan hajat, kita kena bantu. Cuma kadang-kadang wallah alam tuan-tuan mungkin ada pandangan yang berbeza. Kadang-kadang kita lah ni bila maksiat ni ataupun jenayah ni dia banyak sangat. Kadang bila kita nak buat baik tu dia jadi terfikir 5-6 kali. Contoh paling senang, bila kita naik kereta, kita tengok macam orang tepi jalan duk tahan kereta kita, nampak macam susah kan, contoh. Tu boleh jadi banyak kes berhenti, rupanya dia nak rompak. Dia buat macam motor rosak ke, kereta rosak ke kan. Kadang banyak kes juga dia berhenti, kononnya nak tanya jalan mana kan. Kita buat tak layan, sombong pula kan. Kita layan, waktu itulah dia rentap, ambil rantai ke, ambil handphone ke, macam-macam. Tu kadang kita pun jadi dalam dilema. Nabi suruh kita tolong orang, tapi lah ni orang banyak ambil kesempatan. Banyak ambil kesempatan. Hebat lagi kadang dalam bab derma. Derma banyak tempat juga, derma di masjid lah apa semua. Tiba-tiba derma entah ke mana. Dalam 2 hari ke 3 hari lepas saya tengok dalam akhbar, dia tunjuk kemah yang didirikan ni, hak masa banjir ni, kemah yang didirikan pada anggapan orang-orang luar. Mereka menyangka kemah ini adalah mangsa banjir yang rumahnya hanyut. Tetapi yang hebatnya ialah orang kampung pun tak kenal hak duduk dalam kemah tu. Tu dia, hak tu berlaku kan. Hak tu berlaku. Jadi orang luar ni mari tengok duduk dalam kemah, kesian, hak tu bagi berah, hak tu bagi duit, hak tu bagi tu. Yang hebatnya orang kampung pun tak kenal, mari mana pula dia ni kan, duduk berkemah di tepi jalan. Berkemah tepi jalan, molek-molek pula di dekat simpang tu pula kan. Jadi orang tu berhenti bagi, orang ni berhenti bagi kan, tu dia. Tu yang berlaku. Dan ada gambar saya tengok, gambar ni aku pun beri hari tu kan. Dia ada, kalau kawasan yang saya pergi baru ni, kawasan Kemubu, ada simpang dia tu, gambar tu lah masuk. Cuma Allah alam lah, takut gambar tu secara kebetulan ke, ataupun gambar itulah yang dimaksudkan
Maknanya kemah yang didirikan orang luar anggap ianya mangsa banjir yang rumah hanyut, tapi orang kampung pun tak kenal dia ni kan. Itu yang berlaku. Baik. Sikit je kita sambung. Yang saya sebut tadi tuan-tuan sekalian, kaedah yang Nabi ajar ialah kalau kita lihat ada di sana orang yang memang perlu kepada bantuan dan sebagainya, maka kena tolong, kena bantu. Cuma yang saya sebut realiti hari ini, kadang banyak yang ambil kesempatan menjadikan tipu helah untuk minta derma dan sebagainya, yang kadang kita pun jadi serba salah. Kita jadi serba salah. Antara yang tuan-tuan pun biasa hadapi juga, kadang kita nak berhenti di stesen minyak pukul 11 malam, 12 malam, nak isi minyak, mari kadang budak-budak umur kurang sekitar 9 tahun, 10 tahun minta derma madrasah tahfiz kan. Kita kesian pada budak tu, tapi kalau kita beri, bukan boleh ke dia pun, dia punya bos dia tu yang ambil. Jadi kita pun jadi sebuah salah. Kadang setengah orang kita duk marah budak tu jadi apa? Budak tu boleh jadi kalau dia tak dapatkan duit sekian-sekian jumlah, dia pula kena wallah alam. Tapi nak sebutnya atas nama melihat orang yang minta derma,
Kalau kaedah umumnya kena bagilah ada dia minta derma, tapi oleh kerana hari ni banyak sangat duk menipu apa semua, jadi kalau kita yakin bahawa ianya sindiket penipuan, tak sabarilah. Tapi dalam keadaan kita pun tak pasti apa semua, tu kita bila nak buat kebaikan kita lakukan dan kita serah kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ulama-ulama dia menghuraikan apa yang Nabi ajar kepada kita dalam melakukan amal kebaikan, tak boleh berlengah-lengah. Kan ayat sebut fastabiqul khairat, badiru bil a'malis solihat. Kena nak buat baik kena buat segera, jangan duk lengah-lengahkan. Kenapa? Kerana bila lengah-lengahkan, dia bila mari banyak fikir nak buat baik, dia jadi tertangguh. Bila nak derma, niat mula-mula nak derma RM50, kita tak buat terus, kita fikir pula, akhirnya hak 50 jadi RM5. Lepas tu ulama kata dalam nak buat baik jangan duk fikir nilai lu. Kalau tidak dia jadi gitulah. Nak derma RM50, lintasan tengok nak derma RM50, tapi duk layan lu RM50. Tak boleh, akhirnya daripada 50 jadi RM5. Itu satu contoh kekadang benda yang maknanya kalau kita dalam keadaan dah pasti ianya suatu penipuan, tak sahlah. Tapi kalau kita boleh jadi kita pun tak pasti, kita beri. Kalau soal dia menipu tu kita tak salah dah. Ya, dia menipu, kita tolong. Kita tak tahu dia menipu, itu dia dengan Allah Ta'ala. Dengan kita ada ganjaran di sisi Allah Ta'ala. Dan Nabi juga tidak potong percakapan, la yaqta'u ala ahadin hadisa hatta yajur. Nabi ni jenis tak potong percakapan orang, kecuali kalau dia bercakap tu yajur, dia melampau dalam bercakap. Kalau dia bercakap selama mana percakapannya itu tidak ada pendustaan, tidak ada pembohongan, tidak ada mengumpat batu api apa semua, Nabi dengar, Nabi tak potong. Tiba-tiba kalau bercakap tengok orang tu dah fitnah dah ni, dah jadi batu api dah ni, Nabi pun akan fayaqta, Nabi akan potong dia punya percakapan. Kita pun sama juga kan. Kalau orang bercakap, kalau tak ada salah apa pun kita dengarlah dia bercakap. Tapi kalau bila dia bercakap dah jadi fitnah orang tu, fitnah orang ni, mengumpat apa semua, kita kena yaqta'u binahyin. Kita kena halang dia, kena stopkan dia daripada bercakap perkara itu dengan halang dia, cegah dia, ataupun qiyamin, ataupun kita tinggalkan majlis. Kita tinggalkan majlis. Dia biasanya begini, kalau kita ni orang yang berautoriti, kita boleh halang. Tapi ada ketikanya bila kita tumpah minum dengan bos, tumpah minum dengan bos, hak bercakap mengumpat fitnah ni bos kan. Kita nak cegah, aku anak buah kan, dia gaji boleh jadi grade 51, 52, kita grade gaji 27 kan, ataupun grade gaji 17 kan. Jadi yang bos duk mengumpat apa semua, jadi macam mana kita nak halang, ataupun kita nak boleh jadi kita tidak cegah direct, tapi istilahnya qiyamin, kita memisahkan diri daripada percakapan tersebut. Itu kaedah yang diajar oleh syarak. Takkan orang bawah nak tegur orang atas, dia jadi mungkin ada kesukaran. Tapi kalau dia tu bos, tengok orang bawah cakap mengarut, dia tak berani tegur, tak usah jadi bos lah. Ni situasi yang kadang mengarut tu bos, hak bawah ni pun jadi semua salah kan. Jadi cara dia minta izin, minta maaf bos, minta maaf lah, apa nama bos saya ada hal sikit kan. Walau tak ada apa pun, cuma telinga panas duk dengar dia bercakap mengumpat apa semua. Itu kaedah yang diajar oleh Nabi SAW. Boleh rujuk dalam kitab Syama'il Muhammad. Baik, insya-Allah tuan-tuan, kita akan sambung dalam pertemuan kita akan datang. Bagaimana juga dikemukakan di sini bentuk pendekatan Nabi SAW. Nabi memberi tumpuan kepada semua yang mendengar percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in.
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم لنا ولا معنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Sawu sufuhukum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamus salah. Lurus dan rapatkan saf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu binnas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shalli lillahi ta'ala. Shalli Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.